Okey. Assalamualaikum. Hari ni cikgu nak habiskan perbincangan untuk tajuk garam. Kalau tak silap cikgu dah bincang dah sebelum pada ni. Okey, soalan ini. Okey, seterusnya dah beberapa soalan cikgu dah bincang. So hari ni cikgu rasa cikgu nak teruskan, nak habiskan perbincangan tajuk garam. Okey. So boleh refer kepada kertas masing-masing. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Rajah 4 menunjukkan penguraian baja amonium klorida. Okey, penguraian amonium klorida. Jadi dia bagi baja amonium klorida. So kalau kita buat persamaan kimia amonium klorida NH4Cl. Okey, bila dipanaskan, terurai ni makna kita panaskan dia. So hasilnya adalah HCl tambah dengan substance X. X ini adalah NH3. Persamaan ini memang kita kena ingatlah penguraian amonium klorida. Dia tindak balas ini adalah tindak balas berbalik. Okey, kenapa cikgu kata berbalik? Yang ni campur yang ni boleh jadi amonium klorida. Amonium klorida kalau kita panas boleh jadi ni asid hidrogen klorida dan juga amonia. Okey. So kita pergi kepada soalan. Amonium klorida terurai apabila ia dipanaskan dengan kuat menghasilkan bahan X. Okey, bahan X menukarkan kertas litmus merah lembap kepada biru. So ini menunjukkan ia bersifat alkali. Okey. Jadi kenal pasti bahan X. Bahan X adalah sama ada kita nak buat NH3 pun boleh ataupun kita nak tulis amonia. Okey, amonia. Okey. Soalan seterusnya, nyatakan satu sifat fizik bagi bahan X. Okey, bahan X sifat fizik, kalau kita guna kata bersifat alkali pun boleh juga. Ataupun amonia ini dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan gas pada subilik pun boleh. Okey, sama ada nak kata bersifat alkali ataupun kita nak kata apa dia? Okey. Dalam keadaan gas pada suhu bilik. Ataupun kita boleh kata berbau sengit. Okey, sebab alkali. Okey, amonia. Memang bau dia bau sengit. Okey. Amonium klorida sesuai dijadikan baja. Okey, berikan alasan. Kenapa dia digunakan untuk buat baja? So kita pun ingat. Baja ni apa dia? Baja ni kalau kita bubuh dekat pokok supaya pokok tu besar. Jadi tujuan dia adalah untuk tumbuh-sarang. Tumbuh-sarang. Okey. Tumbuh-sarang ni kalau manusia dia nak ke protein. Kalau kita tengok protein ada apa? Protein ada nitrogen. Amonia ada apa? Amonium klorida ada apa? So kita tengok formula dia. NH4Cl. Ada apa? Ada nitrogen. Ada nitrogen. Jadi di sini kenapa kita boleh jadikan amonium ni sebagai baja? Kerana ia mengandungi nitrogen. Okey, pokok pun nak besar juga. Namakan dua larutan yang boleh digunakan untuk menghasilkan amonium klorida. Amonium klorida ni formula dia adalah NH4+Cl. Ni garam. Jadi bila kita tengok garam ni, apa yang kita perlu tahu untuk penghasilan garam? Yang pertama kita kena tengok amonium klorida ni larut ke tidak? Amonium klorida ni larut ke tidak? Okey, larut. Kenapa kita kata larut? Sebab amonium klorida dalam kumpulan anak. Okey, dalam kumpulan anak A, N, A, K. Sebab semua garam anak larut. A ni apa dia? Amonium.
Na tu apa? Natrium. K tu apa? Kalium. Jadi semua anak larut. Jadi amonium klorida ni larut. Bila larut, kita pun tengok. Amonium klorida ni dalam kumpulan anak atau bukan anak. Okey. Hok ni kita recall balik kita belajar, okey. Apa tu kat tempat itu. Kalau anak mesti melalui tindak balas peneutralan. Kalau bukan anak, sama ada asid react dengan logam. Yang kedua, asid react dengan logam oksida ataupun asid react dengan logam karbonat. Ataupun kita boleh kata logam oksida ni dikatakan sebagai base. Tu. Jadi itu dari kepala kita. Bila dia kata nyatakan, dua larutan yang boleh digunakan untuk menghasilkan amonium klorida. Jadi amonium klorida ni dia anak, mesti tindak balas peneutralan. Kalau peneutralan, mesti dia antara asid dengan alkali. Bila asid, tengok. Dia ada HCl, dia ada Cl. So, bila Cl, mestilah daripada HCl. Boleh. Kemudian, alkali dia ada amonium. So, amonium hidroksida. Gitu. Jadi, ni bukan jawapan dia. Jawapan dia nak namakan dua larutan. So, jawapan dia bila dia nak namakan dua larutan, yang pertama kita boleh kata asid hidroklorik. Yang kedua, larutan amonium hidroksida. Okey. Namakan tindak balas yang berlaku. Tindak balas itu adalah tindak balas peneutralan. Okey. Kalau tak faham, tanya ya. Sebab pukul 9.30 cikgu kena berhenti sebab nak dengar juga pengumuman keputusan peperiksaan lagu mana. Okey. Tulis formula anion dan cation yang hadir dalam amonium klorida. Dia tak kata larutan. Jadi amonium klorida. So amonium klorida, maka kita tulislah anion dia. Apa dia? Cl minus. Cation dia apa dia? NH4 plus. Okey. Benang huraikan dengan ringkas bagaimana anda mengenal pasti cation yang hadir dalam larutan amonium klorida. Cation yang hadir. So, bila kita kata kat situ huraikan, maka kita kena cari yang pertama reagent. Yang kedua, kita boleh cari kat sini, kita kena tahu method iaitu kaedah. Yang ketiga, kita kena tahu pemerhatian. Jadi, untuk amonium ni, kalau kita nak cikgu conteng kat sini, kita boleh buat ujian. Kalau awak recall balik, ujian cation ujian cation. Kita boleh uji sama ada dengan larutan NaO ataupun kita boleh uji dengan larutan amonia NH3. Kalau NaO, kita tambah NaO. Kalau kita ada larutan, kita bubuh dalam tabur uji sikit, tambah NaO. So, dia akan memberi dua pemerhatian. Sama ada kita boleh kata ada mendakan ataupun tiada mendakan. Kalau ada mendakan, tengok pula sama ada dia berwarna ataupun putih. Ni kena ingat balik Kena ingat balik. So kalau berwarna, kalau biru, ia adalah CO2+. Kalau hijau, ia adalah Fe2+. Kalau perang, ia adalah Fe3+. Kalau putih, awak tambah lagi larutan NaO hingga berlebihan. Ni recall balik. So kita akan dapati dua pemerhatian, larut ataupun tak larut.
Okey, jadi kalau larut, larut ia adalah Z. Okey, kecil sangat ni. Awak recall balik ni. Z, okey, Z. Kalau tak larut ia adalah gam. Okey, Mg tu, gam. Okey. Jadi di sini kalau tiada mendakan ia adalah NH4+. Okey tu. Tetapi okey, kita boleh uji juga dengan amonia. Kalau kita tambah amonia, dia memberikan dua pemerhatian yang sama, lebih kurang sama jugalah. Iaitu ada mendakan ataupun tiada mendakan. Kalau ada mendakan, tengok pula sama ada ia berwarna ataupun putih. Kenapa putih? Sebab kalau kita campur air, dia akan jadi lautan tidak berwarna. Terus kita kata putih tu sebagai tidak berwarna. Kalau tiada mendakan, ia adalah Ca2+ dengan NH4+. Okey. Jadi cikgu tak teruskan seterusnya tu. Nanti mungkin kalau siapa-siapa yang belum lagi menguasai, cikgu akan buat kelas ekstra lah lepas pada cuti. Sebab cikgu ingatkan cuti sekolah ni awak relax. Jadi cikgu boleh ambil lah masa-masa yang cikgu free untuk cikgu mengajar balik. Okey. Tajuk-tajuk sukar tahun kat tempat hari tu. Tapi nampaknya awak pun full lebih sibuk daripada cikgu. Daripada pukul 8 lagi start kelas sampai pukul 10.30 malam. So kita tengok lepas-lepas ni lah lagu mana kita akan buat revision balik. Okey. Jadi di sini apa yang cikgu nak fokus di sini adalah kalau kita tengok dengan NaO, sodio je. Tapi kalau kita tengok dengan amonia, ada dua. Jadi kalau kita guna amonia, katakanlah kita nak ambil reagent ni, kita nak guna amonia, tak boleh. Kenapa? Sebab ada Ca. Kalau kita tambah larutan amonia dalam larutan amonium klorida, tiada mendakan terbentuk, ia kemungkinan ion cation kalsium ataupun cation amonium yang ada dalam larutan tersebut. Maka tak bolehlah kita guna larutan amonia untuk mengesahkan kehadiran amonium. Jadi bila kita guna NaO, je amonium je menunjukkan tiada mendakan. Jadi di sini kita boleh guna larutan NaO untuk buat ujian ringkas bagi mengenal pasti amonium klorida. Jadi di sini apa yang kita perlu lakukan, kita dah tahu dah reagen kita adalah larutan NaO. Maka apa yang kita perlu lakukan, kita buat kaedah. So kaedah kita boleh katalah, contohnya kita kata 1 cm padu larutan amonium klorida. NH4Cl. So dimasukkan, ni kaedah lah, ke dalam tabung uji. Lepas tu tambahkan sedikit larutan NaO. Kemudian tiada mendakan terbentuk, menunjukkan cation adalah amonium. Okey, selesai. Urai secara ringkas. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada ya? So, cikgu pergi kepada soalan seterusnya, MRSM 1504. Rajah 4.1 menunjukkan carta alih bagi penghasilan garam M. So, dia bagi hidrogen klorida campur air. Jadi, hidrogen klorida formula dia HCl. Tapi dia dalam keadaan gas. Bila campur dengan air, dia akan jadi HCl juga. Cuma dia dalam keadaan asid, dalam keadaan larutan. Kemudian kita ada natrium oksida, Na2O. Ini kena ingat. Persamaan ini kita ingat. Kita belajar persamaan ini dalam tajuk jadual berkala unsur tingkatan 4 hari itu. Bila campur air, dia akan membentuk NaOH, natrium hidroksida. Bila asid bertindak balas dengan alkali, tindak balas X ini adalah tindak balas peneutralan.
Okey, dan garam M ni adalah Na ambil Cl. Sebab garam ini, apa makna garam? Garam ni adalah sebatian ion yang terbentuk. Okey, cikgu buat istilah. Cikgu rasa je kita buat dah istilah hari tu kan? Okey, di awal-awal ke bila? Okey. Okey, tak ada. Okey. So, kalau diistilahkan dengan garam, apa makna garam? Garam ini adalah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Ni kita panggil garam. Jadi bila kita kata garam M, maknanya N ni, natrium ni, okey, kalau cikgu boleh buat bulat, natrium ni dia replace H. Jadi dia akan ambil Cl. Natrium ni akan ambil Cl. Jadi garam yang terbentuk, garam M ini adalah NaCl. Okey. Bila Na ambil Cl, maka H ini akan ambil OH. Okey, hasilnya adalah H2O. Jadi cecair Z ini adalah H2O. Okey. Jadi ini yang kita dapat. Ini sebenarnya soalan nak bagi kat kita. Jadi bila kita dah dapat tafsirkan rajah 4.1, barulah kita pergi kepada soalan. Soalan tanya apa? Berdasarkan rajah 4.1, jawab soalan berikut. Nyatakan asid V dan alkaliti. Jadi nyatakan asid V dengan alkaliti, sebab dia kata nyatakan, maka kita boleh tulis formula kimia saja. Asid V kita boleh kata HCl, alkaliti kita boleh kata NaOH. Okey, sebab dia kata nyatakan, dia tak kata nama. So kalau nama kita kena tulis nama dia. Namakan tindak balas X. Tindak balas X adalah tindak balas peneutralan. Jadi bila kita dah boleh keluarkan apa maklumat yang kita boleh dapat daripada rajah, maka bila kita nak jawab soalan-soalan itu tidak jadi susah mana. Okey. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas X. Mana tindak balas X? HCl dengan NaO. Okey. Jadi tindak balas X adalah HCl tambah dengan NaO, NaOH. Hasilnya adalah NaCl plus H2O. Okey. Kemudian dia suruh awak kalkulate kepekatan asid hidroklor. Apa tu kepekatan natrium hidroksida, alkaliti. Okey. Jadi dia kata kat sini 25 cm. So bila dia hitung, jadi kita kena buat persamaan kimia ni. So cikgu tulis balik persamaan kimia kat bawah sebab kita nak ke ratio. Jadi kat sini HCl dengan NaOH ni. Okey. Jadi hasilnya adalah NaCl plus H2O. Cikgu tulis ratio kat sini. Bila kita nak buat soalan kan, ada kadang-kadang pelajar tak perasan ni. Okey, dia buat tu tidak kena. Jadi kita kena ada ni. Ada divider tu, tengah tu supaya kita tidak lakar tu. Lakar lain. Sebab bila kita buat persamaan, kita kena kira hitung tu di bawah dia. Okey, contohnya kat sini, dia bagi alkali V sama dengan 25. Okey. Jadi, kemudian nak asid dia bagi V sama dengan 50, M sama dengan 0.1. Okey. Jadi sekarang ni, bila kita nak cari kepekatan, dia cari M untuk NaOH ni berapa. Jadi di sini kita ada satu formula. Formulanya adalah MaVa per MbVb sama dengan Na per Nb. A ni apa? A ni adalah asid. So ini adalah Na, ini adalah Nb, ini adalah A, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah B. Formula ni memang kena ingat. Okey. Lepas tu kita pun masuk je dia punya maklumat dalam persamaan. So Ma berapa? 50 cm padu. Okey, kali dengan 0.1 mol per desimeter padu.
bahagi dengan MB kita tak tahu tapi VB 25. Jadi 25 cm padu MB. MB ni adalah kepekatan bagi alkali T. Okey, sama dengan Na berapa? 1. NB berapa? 1. Okey. Jadi di sini kita boleh tengok sentimeter padu boleh mati. Maka kita darab silang, maka MP adalah sama dengan 50 cm padu. Dah itu dah, kita dah mati dah. So darab dengan 0.1 mol per desimeter padu bahaginya 25. Jadi bahagi 2 tu kita akan dapat berapa sini? 0.2 mol per desimeter padu. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, cikgu. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada soalan B. Huraikan secara ringkas bagaimana hablu garam M diperolehi daripada larutannya. Mana hablu garam M? Tu. Okey, jadi macam mana kita nak dapat hablu garam M? Okey, jadi bila kita nak dapat hablu garam M daripada larutannya, so kita kena buat step lah. Step apa dia? Yang pertama kita kena panaskan. Panaskan larutan garam M sehingga tepu. Yang kedua, sejukkan ke suhu bilik. Yang ketiga, turas untuk mendapat garam M. Lepas tu, kalau kita nak buat lagi, keringkan garam M dengan menekan antara dua kertas turas. Okey. Ni kalau yang tak faham, kita kita buat kelas semula ni. Kalau yang faham, okey, kita teruskan, tak ada masalah. Cikgu tak tahulah berapa orang sebab cikgu tengok first soalan acid base kemarin tu ada yang dapat 6 daripada 30. First awak jawab tu. Ada yang dapat belas-belas. Jadi maknanya tak kuat manalah bila dapat belas-belas ni. Lepas pada ni, jawab soalan garam yang cikgu hantar link malam tu. Okey, jawab sehingga awak dapat markah 30. Jangan cikgu akan tengoklah. Cikgu akan bagi, mungkin cikgu tengok kita dah habis pukul berapa ni. Cikgu bagi masa dalam setengah jam ataupun 40 minit untuk cikgu tengok berapa orang yang pertama boleh dapat markah 30/30. So seterusnya, jika asid V digantikan dengan asid etanoik, nyatakan garam yang terhasil, okey, bagi tindak balas ini. Okey, jadi bila kita nak tahu apa garam yang terhasil, asid V dia tukar, maka dia punya alkali masih sama. Alkali masih sama iaitu NaOH. Bila dia bertindak balas dengan asid etanoik CH3COOH, okey, maka Na ni akan ganti tepat H. Tu yang garam, iaitu ion logam menggantikan ion hidrogen daripada asid. Maka terbentuklah dia punya garam dia CH3COONA, garam dia. Jadi OH ni dengan H akan membentuk H2O. Jadi soalan dia, nyatakan garam yang terhasil daripada tindak balas ni lah garam dia. Nama dia apa dia? Dia akan jadi kumpulan ester dah. Iaitu nama dia akan jadi natrium etanoat. Okey, kalau owat kat belakang kan dia masuk kumpulan ester. Okey. Lepas pada cuti ni mungkin cikgu akan habiskan silibus kelas hari Sabtu, hari Jumaat tu kita on. Cuma mungkin cikgu akan cari kelas ekstra satu lagi untuk pelajar-pelajar yang masih lagi belum menguasai tajuk-tajuk. Okey, kelas cikgu Izatum, kelas Rabia dengan kelas Ilham, dia dah habis dah semua tajuk. Dekat tepat habis dah, dekat telimo habis dah, cepat dia. Okey, kita slow-slow lah ya sebab PSO tahun depan.
Okey, tapi walaupun periksa tahun depan, kita tak boleh nak ni juga sebab kita bila buka sekolah ni cikgu nak fokus kepada amali. Sebab kalau amali tu tidak berjaya, maka nak dapat A+ tu susah lah. Jadi kita nak target supaya dapat tinggi. Okey, harapan cikgu kak kalau boleh kak paling kurang dapat A- lah. Okey. So soalan ni kita dah bincang. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, MRSM 1404. Okey. Dia bagi kat sini pepejar W, okey, react dengan asid nitrit, dapat larutan X dan sebagainya. Cuba kita cari clue. Kita kena cari clue kat sini. So kat sini katakanlah kalau kita nak buat kita nak buat dia punya formula kimia, kuprum 2 karbonat ni CuCO3. Dia larut ke? Dia tak larut. Maknanya kuprum 2 karbonat ni dia tak larut. Apa lagi clue yang kita dapat kat sini? Tak ada. So kita tengok dekat soalan. Kok ada soalan memberitahu kita clue. Okey. Jadi di sini cuba kita tengok. Dia kata pepejar W adalah serbuk berwarna hitam. Pepejar W adalah serbuk berwarna hitam. Okey. Pepejar W ni apa dia? Okey, pepejar W ni apa? Tak tahu. Okey, bila tak tahu kita pun recall balik. Kita call balik. Hitam-hitam ni biasanya dia rujuk kepada CuO. Dia rujuk kepada kuprum 2 oksida. Seperti cikgu cerita awak minggu lepas kan. Okey, di mana Cu cikgu kata warnanya adalah perang. CuO adalah hitam. CuCO3 adalah hijau. Ni istimewa unsur peralihan ni. Okey, so kita ada CuNO3 tu, kita ada CuSO4. Ini semua warnanya adalah biru. Okey, ni memang kita kena ingat lah. Jadi clue dia sini adalah hitam. Okey, so bila dia kata clue warna hitam, maka kita pun tahulah bahawasanya pepejar W ni adalah CuO. Okey. Bila CuO react dengan asid, maka hasilnya garam. Garam ini kalau asid nitrit ni formula dia adalah HNO3. Jadi nak dapat garam, Cu akan gantikan H. Maka garamnya akan jadi CuNO3 2. Maka H dengan O membentuk air. Jadi bila hasil garam dengan air, maka tindak balas satu ini adalah tindak balas peneutralan. Okey, peneutralan. Okey. Manakala bila larutan. Okey, yang kedua kita pun tengok tindak balas 2. Tindak balas 2 dia bagi kuprum 2 karbonat. Jadi apa yang kita tahu tentang kuprum 2 karbonat? Ini adalah garam tak larut. Sebab karbonat ni semua larut kecuali anak. Anak karbonat je larut anak karbonat saja larut. Hok lain-lain tidak larut. Maka kuprum 2 karbonat tak larut. Okey, bila tak larut di sini, tak larut di sini, bila larutan campur larutan dapat pepejar dengan larutan, maka tindak balas 2 ini kita panggil tindak balas penguraian ganda 2. Okey. Jadi penguraian ganda 2 ini kalau kita tengok, Cu jadi Cu. Okey. Maknanya kat sini larutan X ini adalah Cu ada. Yang tak adanya karbonat. So maknanya larutan Y ni adalah larutan karbonat. Karbonat apa? Karbonat apa yang larut? Okey, karbonat yang larut hanyalah A0 saja. Kita boleh ambil lah sama ada nak ambil NH4+ ataupun nak ambil Na+ atau nak ambil K+. Katakanlah cikgu nak pilih K. Maka cikgu boleh kata larutan Y adalah K2CO3 sebab kalium karbonat ini larut. Jadi bila dicampur dua ni, K nitrat dengan K karbonat, maka apa yang berlaku kat situ? Kuprum akan ambil karbonat,
kalium akan ambil nitrat. Hasilnya adalah CuCO3 dan satu lagi bila kalium ambil nitrat, hasilnya akan jadi kalium nitrat. Okey, ini adalah info yang kita boleh dapat daripada rajah 4. So berpandu kepada info yang kita dapat, maka kita pergilah kepada soalan untuk jawab soalan. Okey, soalan dia kata namakan pepejal W. Maka bila kita nak nama, maka kita tulislah nama dia. Pepejal W itu adalah kuprum 2 oksida. Nyatakan warna bagi garam kuprum 2 karbonat. Hal ni kita tahu sebab kita ngapa dah. Okey, ngapa dah. Cadangkan larutan Y yang perlu ditambah kepada garam X untuk mendapat kuprum 2 karbonat. So, garam Y ni apa dia? Kalium karbonat. Kita pilih kalium tadi, kalium karbonat. Kalau pilih natrium, natrium karbonat. Kalau pilih amonium, amonium karbonat. Mana-mana pun boleh. Jadi tadi cikgu pilih kalium, maka cikgu tulis kat sini larutan kalium karbonat. Okey. Selesai. Kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas 2 iaitu antara kuprum 2 nitrat dengan kalium karbonat. Okey, so kuprum 2 nitrat NO3 tu tambah dengan kalium karbonat K2CO3, hasilnya adalah CuCO3 plus KNO3. Letak 2 kat depan KNO3 untuk imbangkan dia. Okey, selesai. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, tak ada ya. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Nyatakan pemerhatian apabila larutan amonia berlebihan ditambah kepada larutan garam X. Larutan garam X ni apa dia? Okey, kuprum 2 nitrat. Okey, kuprum 2 nitrat. So, bila kuprum 2 nitrat, kita tambah. Maknanya, larutan amonia ditambah ni, dia nak uji kehadiran ion Cu2+. Dia tambah pula berlebihan. Kalau kita tambah sikit-sikit, kita akan nampak mendakan biru terbentuk. Kalau kita tambah sikit. Bila dia kata berlebihan, mendakan biru terbentuk dan larut dalam larutan amonia berlebihan. Okey. Tajuk gagal ni dia serupa dengan tajuk sebatian karbon. Dia kena banyak ngapal lah. Kalau tak ngapal memang tak boleh nak jawab soalan ni. Dan amonia berlebihan membentuk larutan biru 2. Okey. Kemudian huraikan ujian kimia untuk mengenal pasti anion yang hadir dalam larutan Z. So, cikgu pun tak ingat larutan Z. Yang mana satu larutan Z? Ni. Nak uji ke apa? Nak uji nitrat. Anionnya adalah nitrat. So, kita nak uji nitrat. Okey. Nak uji ke apa ni? Anion ni? Nak uji NO3. Okey. Tengok balik. Okey. Bila huraikan, cikgu kata dah. Okay? Yang pertama kena cari reagent. Reagent dia kita guna H2SO4 diikuti oleh FeSO4. Kemudian H2SO4 pekat. Kemudian kita akan nampak cincin perang. Okey. Jadi reagent dia ada 3 kat sini. Jadi kita boleh tulislah. Okey, katakanlah kita boleh kata yang pertama itu boleh kata 1 cm padu larutan Z dimasukkan ke dalam tabung uji. Okey, kemudian tambahkan 1 cm padu H2SO4 cair diikuti oleh 1 cm padu larutan FeSO4. Kemudian yang ketiga, tambahkan
dengan perlahan H2SO4 pekat melalui dinding tabung uji. So yang keempat kita nampak cincin perang terbentuk. Okey. Ini ujian untuk anion. Okey, yang dikatakan dengan perlahan-lahan melalui dinding tabung uji tu bila kita campurkan, awak ingat lagi tak? Cikgu Teh kau buat eksperimen dengan empat amanah ni, pergi duduk belakang dalam kebuk wasak tu, kita pun drop asid sulfuric pekat ni melalui dinding tabung uji. Dia pun akan turun ke bawah. Bila turun ke bawah, kita pun tegakkan dia. Maka kita akan nampak gelang perang, cincin perang. Ada kat tengah-tengah warna perang. Cikgu Dare kau buat dengan pelajar? Cikgu Dare kau buat dengan awak semua Tak ingat dah. Pelajar Pak Amanah? Pak Amanah. 5 bina? Boleh dengar ke suara cikgu ni? Senyap sunyi belakang ni? Tak sempat rasa. Tak sempat buat eksperimen ni? Kelas bina? Tak sempat kelas bina? Tak buat Okey, tak apalah. Buka sekolah nanti kita kena banyak pula buat eksperimen supaya awak periksa amali nanti tidak kalut. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Rajah 4.2 menunjukkan satu siri tindak balas untuk menyediakan zinc karbonat. So, zinc karbonat. Okey. Zinc karbonat ini, kalau kita tengok dia tak larut. So, bila kita nak tengok penyediaan kan? So, kita tengok kan zinc karbonat. Larut ke? Tak larut. Bila tak larut, maka tindak balas dia mesti melalui tindak balas penguraian ganda 2. Penguraian ganda 2 ni lagu mana? Iaitu antara larutan garam campur dengan larutan garam. Okey, tu tindak balas penguraian ganda 2. Okey. Jadi di sini nak dapat zinc karbonat ini melalui tindak balas S. S ini adalah melalui tindak balas 2. Tindak balas 2 ini adalah antara larutan N dengan S. Okey. Jadi di sini apa yang kita perlu dapat kat sini, kita dapat di mana zinc oksida ZNO bila react dengan HCl hasilnya adalah ZnCl2. Okey, garam ni di mana zinc replace hydrogen. Okey. Jadi zinc dapat sini zinc klorida, dapat zinc klorida. Maka S ni kita boleh tahu lalu. Na dengan karbonat. Maka S ini adalah Na2CO3. Okey, simple saja soalan ini. Jadi soalan dia, namakan lautan-lautan berikut. Kita dah buat dah. Okey, kita dah tengok dah Rajah 4.2. Dah keluarkan apa info yang kita dapat daripada Rajah 4.2. Maka kita boleh jawablah soalan. Namakan lautan berikut. N. Mana nama N? N ini adalah larutan zinc klorida sebab dia nak nama. S adalah larutan natrium karbonat. Nyatakan jenis tindak balas, maka larutan campur larutan, maka tindak balasnya adalah tindak balas penguraian ganda 2. Penguraian ganda 2. Okey. Kemudian dia bagi lagi MRSM seterusnya. Okay, dia bagi step penyediaan garam. Mula-mula kita campur garam itu. Jadi di sini dia kata penyediaan zinc sulfat. Dengan zinc karbonat campur dengan asid. Bila zinc sulfat, maka dekat sini kita masukkan zinc karbonat. Ini misilah H2SO4. Sebab apa? Sebab kita nak zinc sulfat.
Apa yang kita boleh tahu bila step ini, zinc sulfat kita tambah ini mesti berlebihan. Kenapa kita kena tambah berlebihan? Supaya semua asid bertindak balas dengan lengkap. Jadi bila kata berlebihan, maka bila kita kacau-kacau-kacau, kita akan dapati ada zinc yang tidak larut. Bila ada zinc yang tidak larut, maka step 2 ini adalah kita kena singkirkan zinc oksida yang berlebihan daripada larutan. Ni. Jadi kita buat proses apa? Proses penurasan. Ini langkah 2, proses apa? Penurasan. Penurasan ini kita nak singkirkan zinc oksida yang berlebihan. Maka larutan ini kita panggil hasil turasan. Hasil turasan ini adalah zinc sulfat. Lepas tu zinc sulfat ni kita tuai masuk dalam mangkuk pija. Ni kita panggil mangkuk pija. Kita pun panah. Panah lagu mana? Panas perlahan sehingga tepu. Kita pun buat apa? Kita sejuk ke suhu bilik. Bila kita sejuk ke suhu bilik, kita akan nampaklah kristal zinc karbonat, zinc sulfat terbentuk. Jadi kalau kita nak dapat zinc sulfat tadi, macam kita buat step, kita dah jawab soalan sebelum, kita kena turas lah. Turas. Turas, kita akan dapatlah sini. Ni, apa dia? Zinc sulfat. So, bila kita turas, kita akan dapat zinc sulfat sini. Jadi, nak dapat zinc sulfat kering, maka kita pun letak, ni kan ada kertas turas ni, kertas turas. Kita buka kertas turas, maka inilah zinc sulfat. Nak keringkan zinc sulfat, kita tekan dengan kertas turas. Selesai. Apa yang kita boleh dapat? Info daripada soalan. So, kita pun tengok soalan. Soalan kata, apakah yang dimaksudkan dengan garam? Cikgu rasa tak ada masalah. Cikgu dah bagi dah maksud tadi. Boleh ambil je maksud tadi. Lukis gambar rajah untuk langkah 2 yang disediakan. So, langkah 2 yang disediakan. Cikgu dah lukis dah. Diagram untuk langkah 2. Kemudian, nyatakan tujuan melakukan langkah 2. Kenapa kita buat langkah 2? Kita nak singkirkan zinc oksida yang berlebihan. Jadi tujuan dia adalah untuk serbuk zinc karbonat yang berlebihan. Seterusnya, namakan asid yang digunakan. Asid yang digunakan, asidnya adalah asid sulfurik. Tulis persamaan bagi tindak balas. Maka ZnCO3 plus H2SO4, maka hasilnya adalah ZnSO4 plus H2O plus CO2. Ini persamaan kimia dia. Jadi zinc sulfat campur X dapat X sulfat plus zinc. Logam ni. Logam mana? Jadi kita pun ingat siri elektrokimia. Kita ada kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, cuprum, argentum. Bila X ini, boleh ambil sulfat, maka X ini berada di atas zinc dalam siri elektrokimia. Zinc duduk mana ni? X ini mesti duduk atas. Jadi bila X itu duduk atas, kita boleh ambil lah. Nak ambil Mg. Magnesium pun tak apa. Ataupun nak ambil aluminium pun tak apa. Tetapi
3 ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab sangat reaktif. Tak sesuai untuk digunakan untuk ia bertindak balas dengan mana-mana. Kecuali air yang kita buat eksperimen dalam makmal. Jadi kita tak boleh ambil 3 ke atas itu. Yang kita boleh ambil hanyalah magnesium, aluminium. Ni bawah tajuk penyesaran logam. Kita belajar dalam tajuk redox. Baru je. Dan soalan last sekali, apakah yang diperhatikan apabila amonia aqueous ditambah kepada larutan zinc sulfat? Bila dia kata kat sini amonia, nak uji apa dia amonia? Nak uji cation. Cation ni apa dia adanya? Adanya adalah zinc. Ni boleh recall balik lah. Jadi dia kata aqueous ditambah. Ditambah kepada larutan zinc sulfat berlebihan. Kalau tambah kita akan dapati apa dia? Mendakan putih terbentuk dan larut dalam larutan amonia berlebihan. Ni boleh rujuk kepada nota. So ada soalan tak nak tanya? Ni soalan seterusnya nanti kita akan bincang kemudian lah. Kita bincang malam esok pula insya-Allah. Kita habiskan perbincangan untuk soalan tajuk garam. Kemudian bila kita ada masa free, kita akan bincang untuk tajuk lain pula. So ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada ya? Janganlah jangan left lagi. Cikgu nak stop sini dulu. Cikgu nak ambil attendance. Jangan left lagi. Cikgu hanya berhenti kat sini je.